Satu perkara mengenai setiap penzalim dalam sejarah, bahawa setiap penzalim ada dua perkara. Mereka ni narsisis dan pengecut. Mereka tidak boleh dicabar. Mereka mabuk kuasa. Dan kuasa mereka berdasarkan sepenuhnya pada perkara material. Dan sesiapa sahaja atau apa sahaja yang mereka anggap sebagai ancaman, untuk itu mudah mereka cantas dengan kekejaman yang sangat dahsyat dan tanpa belas kasihan. Jadi Fir'aun dicabar oleh pelbagai orang. Asiyah radhiyallahu anha wa alaihas salam, wanita cantik menawan itu, wanita yang beriman itu, yang telah berjaya menyempurnakan imannya walaupun dia telah berkahwin dengan manusia yang terburuk yang pernah berjalan di muka bumi. Dan itu bermakna anda tidak ada alasan untuk mengatakan bahawa aku tak dapat cari iman atau aku tidak dapat mencari iman kerana ibu bapa saya tidak beragama dan sangat suka di sini dan kita berada di barat, negara barat yang mengerikan. Negara barat yang begitu merosakkan, dan jika saya tinggal di negara timur yang mulia di mana azan dilaungkan, maka saya akan jadi baik. Tetapi di sini, astaghfirullah, media sosial semua, saya tak dapat menahan godaan. Wanita ini berkahwin dengan Fir'aun, di istana Fir'aun, dalam keselesaan berkahwin dengan Fir'aun. Dan di istana Fir'aun semuanya telah diserahkan kepadanya di atas dulang emas. Dan bukan sahaja dapat datang kepada iman, tetapi Nabi SAW golongkan dia di antara mereka yang telah menyempurnakan imannya, menyempurnakan juga kepercayaannya. Dan dia telah mengucapkan kata kebenaran di hadapan Fir'aun, dan apa yang berlaku kepadanya? Isterinya sendiri. Fikirkan perkara ini, penzalim akan menjadi sangat keras dalam jangka masa tertentu. Semakin banyak anda membunuh, semakin peka anda untuk membunuh. Isterinya sendiri ini adalah seseorang isteri yang setia, seseorang isteri yang cantik, seseorang wanita berkarakter tinggi dan berkaliber. Dia tidak hanya berkahwin dengannya beberapa tahun, tetapi untuk masa yang sangat lama, sepanjang zaman kanak-kanak dalam kehidupan Musa alaihissalam. Kerana dia berani mencabar kezaliman Fir'aun, jadi Fir'aun membawanya ke padang pasir, menanggalkan pakaiannya, mengikatnya dengan tali, menariknya ke arah yang berbeza. Memerintahkan pengawalnya yang sebelum ini telah menjaganya untuk menyebatnya dan memukulnya dan menyeksanya dan menahannya dari makan minum, meludah ke arahnya, mengutuknya dan akhirnya memerintahkan agar pengawal-pengawalnya untuk membuang batu besar dari atasnya yang akan menghancurkan tubuhnya menjadi kepingan. Tetapi sebelum dia dapat melakukan itu, ketika dia memandang ke arah Allah Subhanahu Wa Taala dan dia berkata, Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bina untukku rumah, istana di sampingmu di syurga. Dan dia berkata denganmu sebelum dia mengatakan rumah, kerana perkara utama yang dia cari adalah untuk berada di samping Allah Subhanahu Wa Taala. Dan istana ini yang saya tinggalkan di dunia ini tidak relevan kerana saya mencari istana di Al-Jannah. Allah Subhanahu Wa Taala mengambil jiwanya dari badan sebelum batu besar itu memukul badannya. Dan Nabi SAW berkata bahawa syahid melihat jannah pada saat pertama apabila kesakitan baru memula untuk menimpa para syahid. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menunjukkan tempat mereka di Al-Jannah, dan apabila anda melihat tempat anda di Al-Jannah, maka tidak ada apa-apa di dunia ini yang dapat menyakiti anda lagi. Oleh itu, dia dapat melarikan diri dari dunia ini dan tempatnya berada di tahap tertinggi jannah. Subhanallah.